dua tahun. Kita pakai tahun Islam, tahun Hijrah, tahun Masihi yang esok 2014. Tahun Masihi ini dia berubah dengan matahari. Sebab tu dia setahun 365. Tiap 5 tahun dia akan jadi 366 sekali. Tahun Islam Hijrah 355 hari. Dia nanti umur 35 tahun, maka ikut Hijrah 35 tahun akan jadi 36 tahun. Sebab Hijrah dia lebih pendek. 355 hari. Baik. Yang kata diharamkan oleh ulama-ulama ialah kita menyambut esok 2014 sebagai suatu perayaan bagi kita, ini haram. Kerana ini bukan tahun kita. Tahun Masihi ialah tahun digunakan oleh orang Kristian untuk kalender mereka. Cuma ulama maafkan bagi kita, tidak haram kita gunakan kalender Masihi untuk kerja-kerja harian, untuk bilangan-bilangan harian. Cuma kita ada satu kalender kita sendiri, kalender Islam. Sekarang kita nak beralih pada kalender Islam. Kita masih guna Januari, Februari, Mac dan sebagainya. Sedangkan nama-nama bulan ni nama-nama Tuhan-Tuhan dalam agama Majusi dan Kristian. Macam kata Januarius, Februarius, Marcus, akhirnya jadi 12 bulan. Ada yang berubah dengan permintaan padri dan sebagainya. Jadi kita guna Januari, Februari tidak haram. Yang haramnya kita guna kerana kita rasa Februari lebih baik daripada bulan-bulan Islam. Maka orang itu berdosa kepada Allah. Baik, sekarang kita dalam keadaan duduk, bangun, kita lahir guna tahun Masihi dah. Mesti ada cita-cita untuk guna tahun Islam. Jangan kita anggap esok 2014, raya tukar tahun, azan baru. Jangan. Tahun baru kita awal Muharram untuk orang Islam. Cuma esok 2014 kita tidak bekerja, malah ini kita berkumpul untuk tarik supaya anak-anak muda tidak terbabas pada program-program countdown yang diharapkan oleh Allah. Jadi hari ini bila anda lihat, sinonimnya tahun baru ialah tahun merayakan, menyambut semula kelahiran figure-figure ini bersama dengan teras Trinity tadi, teras syirik tadi. Sebab tu ada tulisan-tulisan yang menyebut kalau dahulu waktu pensyariatan azan dulu, Nabi kumpul sahabat bermesyuarat, kita nak panggil sahabat-sahabat kita orang Islam, azan ni nak buat macam mana? Ramai sangat dah. Lalu ada sahabat yang mengusulkan apa? Orang Yahudi, macam orang Yahudi, tiup terampet, masuk waktu solat. Nabi tolak, Nabi tak terima. Ada setengah sahabat kata kita hidupkan unggun api besar-besaran macam orang Majusi. Nabi tolak, Nabi tak terima. Ada kata kita ikut macam orang Nasrani, kita beli loceng besar-besar, kita bunyikan genta. Keteng masuk waktu semayang. Nabi tolak, Nabi tak terima. Akhirnya berlaku kepada seorang sahabat, digabung dengan mimpi Saidina Umar, lalu diterima oleh Nabi pensyariatan azan. Semua Nabi tolak tu. Genta Nabi tolak, api Nabi tolak, terampet Nabi tolak, tapi anda bawa masuk balik ketiga-tiga unsur tadi dalam sambutan tahun baru. Start saja. 3, 2, 1, maka hak Nasrani pun bermula. Tem. Kemudian hak Majusi pun start. Pam, bunga-bunga api. Pam. Lepas tu kita masuk hak Yahudi. Jogetlah ramai-ramai. Anda bawa balik benda yang Nabi singkir, benda yang Nabi nafi, benda yang Nabi tolak. Anda nak nafikan apa? Benda ni berlaku depan mata. Benda ni berlaku dalam masyarakat kita yang terlibat mungkin anak-anak muda, anak-anak kita. Tapi dalam keadaan mereka tak faham, moga Allah ampunkan dosa mereka, moga Allah maafkan mereka. Jadi malam ni kalau kita dah faham situasi sebenar, faham keadaan sebenar, cuba elakkan, jaga dan kawal anak masing-masing terhadap diri kita sendiri. Kita takut duk cakap-cakap, ustaz duk pasang bunga api depan sekali, depan jam 12, pula jenuh lagu tu tak? Saja-saja, suka-suka bagi kita. Memang hak ni lah sebab saya kata kelompok kedua paling ramai, sebab kita tak faham.
Kita anggap sebagai sambutan, kita nak hilai-hilai, kita nak santai-santai. Tapi hakikatnya itulah ada kemerbahayaan pada akidah, dan ini adalah sumber penipuan yang paling besar dalam sejarah untuk umat Islam. Cina ni dia raya ada dua perayaan yang besar. Yang pertama kongsi Fashai dia kami. Tahun Baharu Cina. Yang kedua Cap Gome. Cap Gome ini adalah perayaan agama. Bukan dengan sepakat ulama-ulama, ni perayaan agama haram disambut oleh orang Islam. Yang berlaku khilafnya adalah tahun Baharu Cina. Setengah ulama mengatakan harus kita pergi pada tahun Baharu Cina di rumah mereka itu. Dengan sebab itu hanyalah perayaan budaya sahaja. Perayaan budaya sahaja. Dan setengah ulama mengatakan walaupun perayaan budaya saja juga tak harus kita pergi, kerana dia terlibat dengan hari itu, iaitu beri makan kepada topekong dan seumpamanya. Jadi kalau nak pergi juga, janganlah ucap apa-apa ucapan yang kita tak faham tentang ucapan, tetapi hanyalah sebagai meraikan jiran sahaja. Ada pun yang jauh-jauh tak payah pergilah. Sebagaimana kita tak pergi ke keluarga, rumah keluarga kita pada hari-hari perayaan. Hari raya kita sendiri, raya Islam. Bukan semua rumah saudara kita pergi. Kadang mak saudara tak pergi. Kadang mak sepupu tak pergi sekarang. Islam. Rumah mak saudara tak pergi pula. Ni rumah kawan ni rapat sangat, tak pergi. Itu raya kita. Tiba-tiba raya Rapi ni nak pergi sangat. Sedangkan kita ni orang Islam, ruhama ubainahu, kasih sayang antara sesama Islam. Nampak? Jadi bila sesama Islam, kita dulukan maknanya pergi beraya rumah orang Islam dulu. Tapi kalau nak pergi juga, ada ulama mengatakan tidak haram. Jangan makan makanan yang haram, jangan terlibat dengan apa-apa perbuatan yang kita tidak faham, hanya meraikan jiran-jiran sahaja. Kerana ini perayaan tahun baru, kata seorang ulama, hanya berkait dengan sambutan tahun baru, bukan sambutan agama. Cap Gome itu perayaan agama. Dia kata Tuhan naik langit. Nampak? Golongan يا رب قصدتك وأنت الكريم، دعوتك وأنت العظيم، رجوتك وأنت رب العالمين، ناديتك وأنت الرحمن الرحيم، فيا رب ارحم عبدا ناداك وليس له سواك، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اشفنا شفاء تاما وعافنا في أبداننا، وأخرجنا مما نحن فيه من الهم والحزن والكرب، فأنت الله الذي لا يرد سائلا، وأنت الله القادر على تغيير الحال لأحسنه، وأنت الله الذي إذا دعي أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون، أن ترحم البلاد والعباد، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، ارحمنا رحمة واسعة، وارزقنا عافية الأبدان ونور الأبصار، يا كريم يا رحيم يا عليم يا رب العرش العظيم، يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، ونعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، وصل على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.